Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersama pada malam ini di hadis yang ke-19 ke-21 kita sudah selesai semua, dan pasti kita terus buat kesimpulan hadis yang ke-21 ini, karena hadis ini banyak punya kesimpulan yang kita boleh faham daripada hadis ini. Cuma sebelum itu saya nak sebut sedikit berkenaan dengan peperangan Tabuk ini. Seperti yang kita sedia maklum bahawa peperangan Tabuk ini adalah antara peperangan terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ringkas saya sebut secara ringkas, sebab kali ini hanya boleh wujud dalam mana-mana kita sirah dia adalah kesimpulan. Secara ringkas, Tabuk ini memang satu peperangan yang begitu mencabar dan menguji iman umat Islam pada waktu itu kerana beberapa perkara. Perkara utama kerana dari segi iklim pada waktu berlaku peperangan Tabuk ini, waktu itu mana buah-buahan sedang mekar, sedang masak, besar. Lepas tu peperangan Tabuk ni peperangan pada musim yang tersangat panas. Peperangan Tabuk ni musim tersangat panas, dan juga jarak di antara Madinah dan Tabuk ni memang tersangat jauh. Sekitar sebut kalau dalam ukuran sekarang maknanya 800 km lebih. 808 km, maknanya jauh. Jauh. Lepas tu berhadapan pula dengan tentera Rum, yang mana mengikut ahli sejarah, Rum ini dia menyediakan satu ketumbukan tentera yang amat besar untuk bertempur dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi keluar kan, Nabi dapat maklumat awal. Nabi dapat maklumat lebih awal, maka Nabi keluar pergi ke tempat. Nabi tidak tunggu musuh manusia yang tidak. Jadi cukup mencabar. Dan pada waktu itu dari segi kekuatan ekonomi pun disebut juga oleh ulama tidak banyak. Pada senjata pun tidak cukup. Dan dalam peperangan Tabuk ini sebenarnya ramai sahabat yang tidak boleh keluar berperang kerana tidak cukup syarat, khususnya dari segi kelengkapan ketenteraan itu. Kerana ramai sahabat pada waktu itu mereka menggunakan pada duit peribadi, kos peribadi untuk membiayai diri mereka untuk keluar berperang. Misalnya menyediakan kuda sebagai Abi Malik pada awal itu, mereka kuda dia untuk keluar berperang. Dan sahabat-sahabat lain, sebab kalau kita tengok dalam kitab ni, dalam kitab disebutkan bahawa antara kelengkapan perang ini senjata, pedang, tombak yang sesuai lah. Lepas tu dia kena pakai kasut, dia tak boleh pakai selipar, baju besi dan sebagainya. Jadi kos besar tu. Jadi kerajaan Madinah pada waktu itu tidak mampu nak menyediakan secara komplit, secara lengkap untuk setiap orang tentera. Jadi mana-mana sahabat yang boleh yang ada kemampuan, mereka guna duit peribadi untuk diri mereka sendiri. Jadi ada setengah sahabat sampai menangis. Sebab apa? Nabi tak pernah bila tak cukup syarat, bila tak ada kelengkapan. Itu berkenaan dengan peperangan Tabuk. Misalnya dalam kitab ini pun disebut sikit. Misalnya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ghazwah fi Rajab min al-'am al-tasi' al-hijri ba'da al-'audah min hasad al-Taif min ahli 6 ashhur. Pada Nabi keluar untuk berperang dalam peperangan Tabuk ini pada bulan Rajab tahun 9 Hijrah. Dan dia ni ada beberapa nama. Selain pada
Tabuk, juga disebut Ghazwatul Usrah, juga disebut Ghazwatul Fadhihah. Itu beberapa nama peperangan Tabuk. Kalau kita sekarang disebut. Jadi nama-nama tu, kalau Tabuk ini memang tempat tu sendiri tempat Nabi pergi untuk buat nama Tabuk. Kalau Usrah susah, mana payah, peperangan yang suka. Sebab apa? Musim banyak, ketika bos dia masuk jauh, duit tak cukup, kita kata kos untuk membiayai belanja peperangan tidak sepenuhnya tidak dibiayai oleh kerajaan, kerana kerajaan pada waktu itu tak cukup aja disebut dalam kitab itu. Dan benar kalau kita tengok dalam beberapa buah kitab disebut ada buah kayu, pokok yang menangis, apa tak lagi tidak dapat keluar apa kan. Ini dalam peperangan Tabuk ini disebut. Misalnya disebut dalam beberapa riwayat bahawa peperangan ini berlaku pada musim yang sangat panas, jarak jauh, dan menempuh satu perjalanan yang cukup sukar dan kurang bekalan. Yaqillatil maunah bekalan. Dan tak cukup kenderaan untuk membawa pejuang-pejuang. Jadi orang mana tak ada kuda, jalan kaki ikut. Sampai begitu sekali. Misalnya di sini dia sebut Syekh Salafi, dia sebut, dia kata dari segi geografi. Jadi Tabuk ini terletak di sebelah utara Hijaz. Dia berada di Madinah, jauh. Dia kata kalau kita kira dengan jarak sekarang dalam waktu sekarang, dia kata dia mencecek, dia 778 km. Kalau ikut dia lah. Dan Tabuk ini adalah merupakan Diyar Tuda'ah, merupakan tempat tinggal, kampung halaman pokok Bani Tuda'ah itu, kabilah Tuda'ah, yang mana pokok Tuda'ah ini adalah dia tunduk di bawah kekuasaan Rom pada waktu itu. Jadi Rom bila dia nak selai Nabi, dia paksa beberapa kabilah besar untuk bergabung dengan dia. Sebab tu dia tertular dia ramah melebihi beberapa kali ganda dengan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkas. Apa sebab berlaku ini? Saya sebut secara ringkas sebab kita nak pergi pada kesimpulan. Kalau ada hal nak tengok boleh rujuk dalam mana-mana kitab yang ada sebut ni, dalam kitab ini Rahimul Maktum ada sebut, boleh terjemahan kita boleh menjelas. Jadi ulama berselisih pendapat mengenai dengan sebab apa berlaku peperangan Tabuk ini. Setengah-setengah ahli sejarah menyebutkan faktor tercetusnya peperangan ini. Kalau peperangan ini tak jadi, sebenarnya peperangan tak jadi. Memang tak jadi beginilah. Tapi ke mana pun keluar untuk berperang. Jadi faktor yang menyebabkan berlaku tercetus itu apa? Kerana sampai pada Nabi, sampai berita kepada Nabi bahawa pokok Rom ini dia bergabung dengan beberapa kabilah yang akan serang Nabi. Mereka mengumpulkan jumu'an, mana jumlah tentera yang besar, dan dia paksa beberapa kabilah. Misalnya antara kabilah yang dipaksa, kabilah Dakhl, Juzam, lain-lain kabilah yang kira-kiranya kabilah ini sebelum ini memang kira-kiranya sekutu Arab. Tetapi dipaksa oleh Rom kerana dia berkuasa pada waktu itu. Jadi sampai maklumat kepada Nabi bahawa Rom ini akan serang Nabi daripada Ambat, daripada nama tempat ni, nama tempat Ambat. Jadi hal ini hati-hati kalau nak tengok nama-nama ni sebenarnya dalam internet mudah. Kita boleh tarik buku jaga. Kalau kita tidak ada kamus hadis, kalau ada kamus hadis tak mudah. Kamus hadis dia sebut misalnya, kalau ada sebut nama-nama tempat disebut dalam hadis, kita boleh rujuk. Tapi kalau nak tengok dalam internet lagi bukan tarik saja. Yang kedua, betul kita boleh tengok sini Ambatnya. Kita boleh tengok. Datang daripada Syam untuk pergi ke Madinah. Itu disebut. Jadi bila sampai berita lebih awal kepada Nabi, jadi Nabi maksud
untuk Islam mereka terlebih dahulu sebelum mereka serai Nabi di bumi Madinah. Jadi Nabi keluar dengan maksud untuk nak sekat, sebab kalau sekiranya tentera Rom ini datang serai Nabi bertahan di Madinah, bahaya gitu. Jadi Nabi keluar dengan maksud. Itu setengah ahli sejarah yang sebut. Tapi Hafiz Ibnu Katsir berpendapat, sebenarnya dia kata antara anna sabab al-ghazwa huwa istijabatu tabi'iyyatin li fariidatil jihad waladzinika azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau Ibnu Katsir dia lama setuju itu. Dia kata sebab peperangan itu kan sebagai satu tuntutan semula jadi dalam agama Islam kefarduan jihad. Ya Rasulullah memang dia nekat maksudnya kerajaan Rom, kerana Rom ini dia tak perlu alasan untuk berdakwah. Dia tak kenal. Sebab Nabi ini kan sekiranya kerajaan bila buat perundingan dia benarkan pendakwah masuk bercerita ke kita Islam, memang dia tak boleh kuat. Dia syarat peperangan ini kalau disekat dakwah baru ada keharusan untuk berperang. Dan itulah yang berlaku kepada Rom. Memang dia tak benar. Buat hal sekitar tanah jadi hadiah pun dia tak benar. Islam disebar ke kawasan. Padahal dia tahu bahawa Islam ini tidak boleh dipaksa terima tadi. Cuma kita minta dia dengar, berbincang, sampaikan maklumat Islam. Itu saja. Memang kalau paksa pun tak jadi iman. Jadi perkara ini tidak dikenal, jadi sekat. Itu sebenarnya kata Hafiz Ibnu Katsir. Dan Nabi melihat antara faktor yang Nabi rasa penting sangat untuk disampaikan Islam kepada masyarakat Rom ini. Pertama sekali kerana mereka lah yang paling hampir nak kira hak tidak Arab, hak luar pada jazirah. Mereka lah yang paling hampir. So, dia lah sepatutnya, orang Rom lah sepatutnya yang paling patut untuk mendengar Islam. Mendengar Islam daripada mubalik Nabi. Dan mereka paling berhak dengan Islam ini kerana mereka itu sebenarnya anutan mereka Rom itu. Agama Nasrani dia sebenarnya dia banyak bersama dengan Islam dan asal dan Isa. Itulah sebenarnya waktu lebih patut. Jadi Nabi fikir dari sudut itu. Kata secara ringkas, tapi kena ingatlah benda ni yang disebut secara ringkas ni pada setelah Rom meningkat gerak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu. Sebab dalam konteks jihad ini kalau sekiranya saluran dakwah itu tidak disekat, dia tak boleh buat. Bahkan peperangan ini dia mesti dalam Islam kalau tidak dia jadi, kalau mati pun tidak mati syahid. Kalau sekiranya Islam tanpa kita kata bagi signal kita kata, tanpa dimaklum terlebih dahulu pada masyarakat untuk berperang misalnya, kalau berlaku Islam secara mengejut, itu tidak boleh. Tanpa ada sebut dulu beberapa kali hantar ahli diplomati bahawa Nabi kerajaan Madinah ingin hantar beberapa mubalik pendakwah untuk menyampaikan Islam di bumi kamu ini. Sekadar itu saja. Kalau menyentuh pun disekat, barulah boleh untuk berlaku perang. Itu memang syaratnya. Dia pernah berlaku di zaman kerajaan Al-Fatih, Sultan Al-Fatih, Turki. Dia silap, tentera dia silap satu wilayah Rusia. Dalam keadaan tidak dimaklum apa tu juga secara tanpa ada bagi makluman lebih awal ini dalam konteks dakwah. Tak ada disusuli dakwah dulu. Tu diperlukan pada kerajaan Arab supaya tentera keluar daripada wilayah Rusia. Dan mengikut dalam buku yang saya baca, kesan daripada itu tak silap dia kata hampir lebih 54 wilayah itu masuk Islam. Dia ketutupan hebat umat Islam, kehebatan umat Islam keluar. Walaupun dia sudah boleh menguasai jalan, tapi oleh kerana masuk itu berlaku kesilapan, tidak mengikut prosedur yang ditetapkan oleh syariat, maka kerajaan pada waktu itu Arab supaya tentera dia keluar semua. Sebab peperangan itu dikira sebagai tidak sah. Sampai begitu sekali. Okay, baik, itulah beberapa kesalahan yang kita dapat hati-hati boleh rujuklah. Cuma saya nak sebutnya hadis ni
banyak dia punya istimbatnya. Banyak istimbatnya yang kita boleh petik daripada hadis. Khususnya dalam, kalau kita tengok secara khususnya, kalau kita tengok dalam kitab syarah Imam Nawawi terhadap Muslim. Yang pertama, saya nak ambil kesimpulan. Jadi kita akan bincang pada kesimpulan ini. Jadi mengikut Imam Nawawi, dia kata dalam hadis ini biasanya kami sebut hadis Ka'ab ni lah. Hadis Ka'ab bin Malik. Biasa ni. Kalau ada kita hadis, dia kata hadis Ka'ab bin Malik secara khusus. Inilah maksud. Orang ni khusus tadi. Mana watak utama dalam hadis ini adalah Ka'ab bin Malik. Sebab tu kalau kita tengok dalam syarah Muslim disebut hadis Ka'ab bin Malik, disebut itu. Banyak sangat faedah yang kita boleh ambil daripada hadis Ka'ab bin Malik. Yang pertama, melalui hadis ini kita boleh faham satu hukum, iaitu ibahatul ghanimah li hadhihi ummah biqaulihi kharaju yuriduna ira Quraisy. Dalam hadis ini menyatakan hukum harus menerima harta, mengambil harta ghanimah. Itu harta selepas peperangan, harta rampasan perang, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kepada kenyataan Nabi, mereka keluar dengan maksud untuk rombongan dagang Quraisy. Gina apa? Bukan Nabi ni pokok, bukan Nabi ni lah, tidak. Sebabnya sebelum kisah ini, pokok kafir Quraisy ini sudah sekap beberapa rombongan Nabi SAW. Dia sekap, dia rapah. Jadi makna ini sebagai nak memberi pengajaran kepada masyarakat Quraisy sebenarnya. Bukan kata Nabi ni mana Nabi mengajar dia dan kita kata macam kelompok, tidak. Kalau kita tengok dalam sejarah, sahabat-sahabat Nabi bila nak hijrah, tidak boleh bawa pergi ke Madinah selas juga. Tidak boleh bawa harta. Abdurrahman bin Auf tak bawa walaupun sedikit. Semuanya ditinggal Nabi Mekah. Tetapi kisah kalau kita tengok, pergi dengan maksud nak sekat. Lihat, walaupun cerita Abu tu lain, sebab dalam hadis ni ada sebut juga cerita lain. Tak jadi. Dia kata dia tak ikut perang, tapi sebenarnya tidak nak perang pun. Dia ada sebut dalam hadis ni dengan tidak nak perang. Jadi dia kata sebenarnya hak Isa ya, kata Ka'ab bin Malik. Kalau ada dalam peperangan lain, peperangan lain itu dia kata bukan maksud perang asalnya. Jadi tu Nabi sebut kharaju yuriduna ila Quraisy. Mereka pergi itu dengan maksud nak sekap pokok Quraisy itu. Mana tu ada perjanjian itu apa? Boleh tengok situ lah. Jadi hal ini adalah merupakan kenyataan daripada Ka'ab itu sendiri. Sini dia sebut ni kan. Pada kalau ada kitab ini baris yang keempat, walam yu'atab ahadun takhalluf an innama kharaja Rasulullah wal muslimun ya'iratu hatta jama'a Allah. Ini berkait dengan Ghazwah Badar disebut sini. Cuba tengok. Jadi kenyataannya wal muslimuna yuriduna ira Quraisy. Daripada situlah kali, daripada ibarat itulah dipaham bahawa maksud itu adalah nak diambil barang dagangan Quraisy itu. Kalau dia nak bawa pergi ke Syam, bukan maksud nak pergi apa sebenarnya. Jadi hal ini tidak dicela. Mana-mana umat Islam yang tak begini sebab tidak dikira takhalluf daripada peperangan. Tidak dikira mengelakkan diri ataupun kita kata curi tulan, lari daripada peperangan. Tidak, dalam peperangan Badar ini. Sebab asalnya tidak dengan maksud peperangan. Jadi berlaku tanpa dirancang. Asalnya maksud lain. Jadi daripada hal ini mana Imam Nawawi dan ulama-ulama lain dia kata boleh harta ghanimah untuk umat. Bahkan dalam hadis ada disebut dalam hadis lain antara kelebihan rahmat umat Nabi ini boleh ambil ghanimah. Kerana umat terdahulu tak boleh.
Dalam Quran pada sebut umat sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlaku peperangan, jadi peperangan ni sampai Nabi dulu berlaku. Jadi bila selepas peperangan dikumpul harta ghanimah itu dilompok di satu tempat, tidak boleh siapa-siapa ambil, walaupun sedikit. Disyariatkan haram ghanimah untuk umat tertentu. Bahkan menjadi tanda untuk diterima perjuangan itu disebut dalam Quran baru api daripada langit disebut memusnahkan semua ghanimah itu. Kalau dimusnahkan semua itu tanda pada putra Islam kira tidak berlaku pada penipuan, tidak berlaku penipuan. Sehingga menjadi tanda kalau api mari turun ke langit tiba-tiba tidak memusnahkan harta rakyat sekalian, maknanya ada berlaku penipuan di kalangan tentera itu. Dalam Quran disebut jadi tapi umat Nabi tidak. Maknanya ini sebagai rahmat. Bahkan dalam hadis sebut kita dilebihkan benar kita dilebihkan berbanding yang antara ghanimah disebut. Istimewa yang kedua, fadilah ahli Badr wa ahli al-Aqabah. Semoga dalam hadis ini sebut ahli Badr dan ahli Aqabah disebut juga. Lailatul Aqabah hina tawathaqna ala Islam. Jadi ini ayat kelebihan ahli Badr dan ahli Aqabah. Kelebihan ahli Badr dan Aqabah ni hanya kalau nak rujuk boleh tengok khusus dalam bab manaqib. Dalam kitab dia ada khusus bahagian belakang. Bab kelebihan sahabat ada juga disebut manaqib ahli Badr dan sebagainya. Ada disebut, boleh tengok. Jadi dalam hadis ini walaqad syahidtu ma'a Rasulillah lailatul Aqabah hina tawathaqna. Seterusnya batu Badar disebut. Jadi Badar itu yang paling diingat dia. Orang sentiasa sebut kita peperangan Badar. Mana terkesan sungguh umat Islam pada waktu itu dengan peperangan Badar itu. Jadi ini satu kelebihan. Bila sebut dalam konteks puji, ini sebut dalam maqam sanad. Sebut pada maqam sanad. Sebut untuk sebagai pujian. Ini kira kelebihan ahli Badar dan ahli Aqabah. Yang ketiga harus bersumpah tanpa diminta bersumpah. Bukan dalam kes yang melibatkan dakwaan di hadapan qadhi. Kalau buat dakwaan kena bersumpah. Kalau dituntut bersumpah dalam bab dakwaan, ini bukan kes mendakwa sesuatu, bukan kes dakwaan. Tapi boleh bersumpah. Misalnya kalau kita tengok dalam hadis ini, mana bersumpah gini-gini Ka'ab sendiri dan 70 orang lebih munafik atau lebih mereka bersumpah dengan sumpah palsu, mengemukakan alasan palsu. Jadi Nabi tidak larang sumpah mereka. Bahkan Nabi terima sumpah mereka, Nabi terima alasan mereka. Disebut. Jadi kesimpulan boleh bersumpah walaupun tidak disuruh bersumpah. Tetapi ingat, hal ini bukan dakwah. Kalau dakwaan dia ada hukum khusus lain daripada kalau tidak ada bukti ataupun disuruh oleh qadhi bersumpah dalam kes dakwaan, itu memang kena sumpah. Itu memang kena bersumpah. Waktu ada hukum khusus dalam itu. Tetapi walaupun tidak dalam kitab boleh kita nak bersumpah. Nak bersumpah demi Allah saya tidak buat. Itu bukan dakwaan. Kita nak sebagai nak defend, nak sokong diri kita sendiri. Hak ni pun sebagai nak sokong alasan dia bersumpah. Boleh disebut. Cuma kita kena ingatkan dalam hati Nabi tak bersumpah ni menggunakan sumpah ni sesuai-sesuai tempat lain. Tak boleh dalam bahasa kita tak boleh wasah. Tak boleh guna mudah-mudah bersumpah. Jadi kita tengok budaya kita ni kadang-kadang agak terlebih juga kan dia terkawal kan sumpah. Mudah sangat sumpah demi Allah. Tak guna dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kalau guna nama Allah pula bahaya kan, bahaya. Kalau benda tu tak betul, dia kalau guna acak sangat, guna secara tidak terkawal, dia boleh tersagi. Kadang-kadang benda tidak pasti kita bersumpah, sudah jadi sudah stop, tak guna nama Allah, itu haram. Bukan dosa kecil pun, itu jadi dosa besar. Yang keempat, annahu yang bagi amir al-jaysh idza arada ghazwa ay yuri
بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس. Harus boleh tidak menjadi kesalahan bagi ketua tentera seperti Nabi sebagai ketua tentera dalam peperangan Tabuk. Kita kena ingat Nabi ini biasa seorang menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Bila nak perang, Nabi tidak menunjuk ke suasana nak berperang. Nabi tak payah awal-awal, Nabi sembunyi. Itu menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat sangat dengan kadang-kadang nak turun perang ataupun dekat sangat dengan tempoh untuk berlaku peperangan, baru Nabi cerita. Dia panggil tauriah. Tauriah ni maknanya Nabi tidak menampakkan akan berlaku peperangan supaya musuh tidak sedar. Nabi tidak ada. Itu biasanya gitu. Tapi dalam peperangan Tabuk ini tidak begitu. Kita katakan ada khusus. Jadi menjadi keharusan boleh. Bahkan setengah ulama kata itulah yang baik, itulah yang sesuai sebagai satu strategi. Tidak mengapa tidak menjadi kesalahan kepada ketua tentera, terus tentera kata apabila mahu berperang mereka menggunakan helm yang tidak menampakkan akan berlaku peperangan supaya perkara itu tidak disedari oleh musuh, oleh kita kata jawasis, jasus, oleh berisi musuh tidak menyedari akan berlaku peperangan supaya mereka tidak dapat bersedia. So, ini sampai ini kira sebagai helm dalam bab peperangan. Tetapi kalaulah peperangan itu melibatkan jarak yang jauh, kesusahan yang bersangatan dan sebagainya, maka dibolehkan, disunatkan pula untuk memberitahu kepada tentera bahawa lebih awal memberitahu kepada tentera walaupun jarak peperangan itu lebih jauh, misalnya kini mungkin seminggu lebih Nabi cerita lebih awal supaya mereka tahu dia tak aham, supaya mereka lebih bersedia. Sebab peperangan Tabuk dia lebih mencapai dengan jarak jauh, musim tengok buah masuk semua buka, jadi benda tu dia mengganggu juga lah konsentrasi kira-kiranya. Waktu jauh musim mana cerita Tabuk yang ada kalau kita baca dari kitab saya normal dia kata dia semua dia rasa nak putus kok, haus bekalan tak cukup sehingga ada sahabat kalau tak ada air semua boleh runtuh. Kalau makan lagi cukup tapi sudah dengan maksud nak ambil air di bawah ni ada semua. Saya normal dia kata dia rasa macam nak putus kok, nak minum banyak tak minum jauh nak bawa air semalam malam takut tak sempat dengan tempat peperangan. Jadi Nabi cerita benda lebih awal supaya bersedia. Jadi bawa air, bekal air itu lebih banyak bawa daripada peperangan lain, lebih bersedia. Maknanya berlatih dulu. Pada berlatih itu dengan panah dia lama berlatih. Maknanya ada latihan. Ini maknanya dia tak ahab supaya mereka bersiap sedia lebih awal. Itu maksud siap sedia. Sebab itu Ka'ab disampai menyediakan dua ekor kuda sebab apa jauh. Pokoknya kuda tu mati dalam jalan. Ada seekor lagi. Berlatih. Itu makna persiapan. Jadi perkara ini dia bergantung dengan keadaan. Maknanya bahagian strategi dia tidak boleh mendedahkan kedudukan kita tadi. Dalam apa sahaja, dalam gerakkan dia panggil fiqhul harakah lah. Jadi fiqhul harakah ni benda-benda penting dia tidak boleh kita bercakap di luar selain pada diri mesyuarat. Sebab tu kalau masuk mesyuarat memang dia kena sebut amanah baca seperti mahda iman amanah dalam bukan dah iman datang ijatah lah tu kalau kena baca kena biar amanah ada sunnah tak ada masalah kita boleh pandang padahal dalam masyarakat kita tidak isteri kita pun tidak layak itu sunnah kalau tidak baca tak ada dalam makna strategi kalau orang luar betul. Itu tujuan Nabi. Jadi benda ni pada waktu tu memang sesuai lagi. Tapi kalau waktu sekarang lagi lah kena bijak dalam bab ni. Bagaimana kita nak tutup supaya musuh tidak dapat kesan. Bila ni musuh itu tengah ada satelit dan sebagainya. Kalau dia dalam rumah kita boleh
Jadi bagaimana? Jadi kita pun ada teknologi pula untuk menyembunyikan maklumat kita. Jadi berusaha ke arah tu, fikir ke arah tu. Hak tu merupakan sunnah boleh pahala. Sebab tu kalau kita tengok agama ni, kita tidak tahu sebenarnya siapa dia sebenarnya hakikat. Orang lebih dalam agama. Kadang-kadang orang itu nampak tidaklah mana biasa kan. Nah, tapi dia mikir, kalau dia faham, kalau dia buat ni sebenarnya benda yang disebut oleh Nabi. Nabi pun buat benda ni, bagi peristiwa. Kalau pakai spek terbang, orang panggil aset lagi, orang kaya jaga. Bukan mana itu, takut besar pada dia pada kita, walaupun tidak nak mengajar lagi. Mana kita tahu? Asal kau faham, agama ni dia ada kelebihan sekali manusia. Biar faham posisi kita ni mana kita duduk dan bagaimana kita nak praktik agama sesuai dengan posisi kita, dengan profession kita. Mana benda tu dia berguna kan? Sebab tu saya fikir semua masalah wali Tuhan ni kita tidak tahu kan di mana. Boleh kan tengok saintis lah. Kenapa tak tahu bila ada topik semua makan tak jamin tu segi kelebihan dia. Kalau dia faham kan. Sebab tu agama itu sebenarnya yang mengangkat martabat manusia agama. Waktu nomor 1. Yang kelima, at-ta'assuf 'ala ma fata min al-khair wa tamanna al-muta'assif annahu kana fa'alahu liqawli fa ya laitani fa'altu. Sebab Ka'ab bin Malik dalam kitab, dalam hadis ini dia sebut bila selepas Nabi, bila dia terlepas dengan kita kata kumpulan Nabi dengan tentera Islam dan Nabi, dia terlepas, dia tak ada nak ikut, dia sangat menyesal kan, sehingga dia sebut Allah kalau lah ada boleh tengok lah tempat mana tu sampai dia sebut gitu lah, dia kata faya laitani fa'altu ala kawaid, kalau aku buat apa kita anuh kerja. Jadi orang lain duduk siap-siap duduk menyediakan peralatan dengan nampak lebih awal. Dia kata tak apa, aku dia muda lagi, dia pun tidak banyak anak lagi. Kalau dia muda dia boleh buat. Dia pun tak. Orang lain sedia lebih awal. Lepas tu bila dia terlepas dia menyesal. Faya laitani fa'altu, kalau aku buat tidak bertanggung-tanggung. Itu penyesalan. Jadi menyesal begitu, menyesal ke atas apa yang terlepas, kebaikan yang terlepas, menyesal kerana terlepas peluang kebaikan yang terbental dalam kita. Dan orang yang menyesal dia mengharap, dia kata oh kalau lah dia buat benda orang molek dulu sekadar tu tak apa tu, tidak dikira sebagai orang yang tidak boleh terima qada dan takdir Tuhan. Bukan bermakna orang itu tidak, bukan makna orang itu putus asa, tidak masuk dalam orang yang putus asa sekadar. Bahkan menyesal itu sebenarnya dimasuk dalam ruang bab taubat ni. Mungkin bab taubat ni kita bicara bab taubat lah ni. Menyesal begitu sehingga kalau lah dia buat, betul sebenarnya jadi manusia bertaubat. Menyesal betul lah jadi anak tangga pertama untuk dia bertaubat. Kalau tidak menyesal, jadi khususnya bab kebaikan ni lah. Jadi kalau itu tahu, kalau dia jadi terbuka itu taubat, jadi lebih bertaubat itu besar. Orang yang bersikap begini dia ada, kalau kita marah dia boleh tak marah kita apa? Sebab dia tahu dia salah. Tengok dia tak marah pada orang sedang ada kotak tu, dia tak marah sampai Nabi semua dia pisah dia isteri dia. Kalau kita pergi sebuah solat dia terpandai dengan muka dia asal ni satu dia sebuah kerja tu. Jadi gitu. Dia masalah manusia kalau dia tidak menyesali perbuatan itu, maka dia yakin dia betul walaupun salah, aku memang salah. Sebab tu itulah antara sebab yang ulama dia hidup memikul Tuhan itu. Inilah sebab tu. Sebab dia tak akan lagi besar kalau yakin dia betul, sedangkan dia salah. Itu yang berat tu. Sebab tu Imam Ghazali kata orang hidup dia menutup itu taubat. Dia tak akan bertaubat, nak taubat lagi mana? Kalau dia rasa dia betul, bahawa dia sanggup mati gitu. Dia sanggup buat je. Itu berat tu di rumah tu. Sebab dia nampak benda tu betul. Dia rasa betul. Itu masalah. Yang keenam, raddu ghaibatil muslim liqauli Mu'adz bi'sa ma qulna. Yang keenam ni makna kita tolak, makna kita defend lah. Kita cuba sokong, kita tolak umpatan orang Islam. Ada orang sebut pada orang Islam yang lain, tak kira Islam itu siapa. Kalau kita dengar ada orang cuba memberikan imej gambaran yang buruk pada orang Islam yang lain, kita mempertahankan orang itu.
Waktu itu merupakan sunnah maulid. Sebab depan Nabi berlaku ni. Bila Nabi tanya apa cerita kat ada ni. Lepas tu seorang dia sebut dia tak sebut nama, semua apa kalau pak atau maulid ni tak sebut nama, itu cara Nabi itu akhlak. Kalau kita nak sebut contoh atau maulid, nak sebut contoh maulid, kalau ni janganlah siap dengan alamat kita sebut. Jangan lah gitu. Memang gitu cara Nabi dalam. Kalau ada contoh maulid disebut rajul nakirah gitu. Ada orang dari pokok aslam ni, dia kata bila Nabi tadi dia bicara, dia kata wani, dia kata tak ada tinggalkan SD ni. Kalau kita kat belakang saja tinggal tonton dia tu, begitu tu bang. Wani kata nampak mai semua, saya dah tinggal tonton dia. Soalnya begitu. Dia kata begitu tu benar. Jadi Muaz pun bertahan. Muaz kata bik sama kulta. Uduk kecil tu. Kalau bik sama kulta, kalau bahasa kita uduk kecil. Alangkah buruknya apa yang kau katakan. Maka Muaz pun, kalau ni Muaz pun, setahu kita ni dia ni mana ni? Sebut mana? Sebut mana? Memang gitu kita ni nak sebut mana? Kalau ada tak mana, tengoklah keadaan mana. Jangan kita dedah. Tak mahu itu perbuatan. Tidak akhlak Islam. Seperti nanti klik rumah kita klik web kita tanya pada dia jelas gitu. Dan lebih hati-hati kalau dalam bab politik kita jaga. Jangan kita cipta isu dengan maksud menyebabkan dia jatuh pribadi. Sebab orang itu kalau betul tak mahu dia bukan bermakna dia tak mahu sama mati. Atau kalau dia ngubah. Lebih-lebih kalau cerita ni maksudnya mengaji dengan mereka dulu. Dia tak mahu. Tak lama dia tak kata mereka. Tak dia ngubah lama lah. Tak kita harus sebut lagi misalnya. Itu tak kira lah sama-sama. Kena ingat. Jadi kalau kita buatlah maknanya politik kita di khusus politik sebab saya sebut khusus sebab kadang-kadang musim pilihan raya ni dia jadi tidak terkawal hidup. Jadi dia jadi macam tak ada betul nilai tak ada, bukan tak ada sama lepas sesanggup itu dia ada balik nilai cuma buat masa tempoh apa ni Suruhanjaya Raya Muli tempoh tu dia jadi hilang cinta. Jadi kena ingat sebab apa? Itu dosa dengan manusia. Bila kata dosa dengan manusia, sebab kita kecek tak tahu apa ni. Sebab dosa dengan manusia ni kita hilang dengan kita berdoa dengan istighfar kita kena minta maaf. Kalau pak maruah dia kita kena kembali maruah dia yang tercalar, yang tercemar. Tak mungkin kita kecek ni memang tak ada. Misalnya internet tu saya bahas dalam satu malam orang tahu pakai seluruh dunia. Internet ni alam bila dunia tanpa sempadan. Bila masuk pada naik internet boleh akses seluruh dunia. Cuba fikir pun tak ada. Masuk nama orang. Kalau dia katakan dia tidak buat, kalau dia buat pun tak ada. Kalau kesalahan itu pribadi, masalahnya dia kata tujuh hari itu tak sebenarnya pun dia tak pribadi. Sebab dia ni tak ada ini tipu-tipu ayat. Tapi ada pribadi itu mana? Kita tahu ya, kalau kita pun dia alat mana dia tidak benar. Mana? Tak. Sebab saya lebih masuk kita sebut dasar perjuangan. Dasar perjuangan. Planning kita ni untuk metode kita jawab. Kita fikir. Tak perlu kita sebut pribadi. Kecuali pribadi itu berkait dengan korupsi atau negara, berkait dengan negara, berkait dengan dana, berkait dengan banyak hal isu keselamatan negara pribadi dia. Kalau pribadi tapi berkait dengan tempat lain, memang ada background siasat dia. Boleh tu, boleh dia tapi biar benar. Jangan semata-mata kita ambil di tepi lautan itu maklumat akhbar tanpa disahkan tadi. Jadi pengesahan itu dalam Quran semua tidak atau fasik bina ayat itu semua keadaan mesti kita pakal. Sebab itu kalau kita hati-hati rapat, kalau kita baca buku siasat itu tak ada Nabi menuduh orang kafir buat kita kata provokasi menyebabkan dia dibenci. Memang tak ada lah. Padahal Nabi politik dan siasat tak. Jadi terbuat tiap politik sedari di mana? Pribadi. Sebab ulama kata pribadi Nabi ini diterima sebagai pemimpin atas kekuatan moral yang ada pada Nabi SAW. Sehingga orang kafir tidak boleh nak kait yang buruk pada Nabi. Tak boleh. Jadi
modal yang paling besar kalau kita seorang itu untuk berpolitik itu pribadi tu. Mesti dia jaga. Jadi hak ni molek dah sebab tu hati-hati berdasarkan pada orang tak ni. Kita sebut guru yang secara umumnya begitu. Tetapi kalau seseorang itu keburukan itu memang bersifat pribadi, bisa dia terlibat dengan ada salah. Tapi mereka ulama kalau dia dalla tapi tidak wa'adalla, sesat tapi dia tidak menyesatkan orang lain, tak apa kita sembunyi. Tetapi kita wajib kau sendiri pergi jumpa dia. Kita tidak heboh pada orang, tak apa. Dia pasti maknanya kesesatan dia itu dia tidak mempengaruhi orang lain. Tapi kalau dia sesat dan dia mempengaruhi orang lain dan dia berusaha dengan gigih untuk orang sesat seperti dia, itu wajib kita dedahkan. Tak dedah dosa tu. Pula bau baik loh. Lebih-lebih kalau sesat itu apa kait secara langsung dengan usul agama, lagilah kena sebut. Sebab tu setengah-setengah mana pada NGO lah yang terlibat dengan ajaran salah, dia menangan ajaran salah. Kita pernah tanya dia, kalau di Indonesia kita tanya di Indonesia ni, mama takut pemimpin masyarakat yang terlibat dengan ajaran salah, orang kafir ke sahabat. Takut. Kalau saya nak pergi baru start dia kata 5 jin. 5 jin. Kok ada gila. Daripada mula-mula dia tidak berapa belah tahun, 10 tahun, 20 tahun lebih, 25 tahun lebih. Dia punya badan ini boleh. Semua dia yakin boleh terima asyik ataupun tasyayuh cenderung pada syaitan. Bantu orang semua dia masuk nak siap malam. Dia ada khusus. Dia katakan dulu ada 5 jin. Nama tu Pak kok Malaysia boleh tulis nama. Dia katakan Ustaz nak barangkali di masjid dia tujuh. Malam dia buat data. Dia ambil. So ulama kita dulu mendaftarkan nama-nama perawi itu. Oh, siapa itu sekarang? Lepas tu dia boleh tahu. Dia buat. Mana tahu itu bina. Cara dia. Yang ketujuh, dalam hadis ini juga nampak kita boleh faham fadilatus sidqi wa mulazamatuhu. Apalah saya terus ujian. Kelebihan bercakap benar. Kelebihan berada di atas kebenaran. Dan komitmen dengan kebenaran. Walaupun dengan sebab kita komitmen dengan kebenaran itu kita terjebak, terdedah, terjerumus ke dalam kesesatan. Dan akibatnya itu baik. Sesungguhnya dalam hadis Nabi sebut apanya as-sidqu yahdi ila al-birr wal birr yahdi ila al-jannah. Seperti sabit dalam hadis Bukhari. Kebenaran itu, sidik itu dia membawa kepada kebenaran, dan kebenaran itu dia membawa kepada mendapat petunjuk Allah untuk sampai ke syurga. Begitu juga dusta itu membawa kepada fujur, membawa kepada banyak kesalahan. Dusta itu dia boleh membawa kepada banyak kesalahan, dan banyak kesalahan boleh membawa kepada neraka. Dan seseorang yang sentiasa bohong, dia tidak bertobat kepada bohong, Allah akan catat dia sebagai kadzab, pembohong besar. Bila Allah sudah catat dia sebagai kadzab, pembohong besar, maka dia akan bohong sampai mati. Itu mafhum hadis. Cuba fikir. Jangan lupa kan? Jangan sampai jadi kita juga seorang panggil tu minta khabar bohong. Jadi terbaik lah lawak tu jangan. Sebab tu benda ni hanya terdapat dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam bagi Abdullah Nasir Marwan itu dia ada 4 khusus. Bagaimana nak jaga anak supaya tidak bohong dari kecil. Cukup baik kitab tu. Cuma kalau baca kitab tu dia ada satu kitab lagi. Sebab dalam tu hanya tak cinta dan maut tu. Boleh kata setiap minggu dan kosong lagi setiap hari dia diberikan. Baca kitab tu dia kena ada selagi. Kitab khusus dia ulama cek sesuai. Sama Allah setengah tu tidak. Memang kata-kata ulama dia kata hadis. Ada lagi banyak bukan sikit banyak. Saya boleh tulis kitab boleh tak? Jadi kata tapi boleh. Mana pun besar jasa dia. Boleh. Jadi aku nama dia terkenal kerana kitab. Tapi saya ya dalam dia tulis kitabnya ada salah kita. Gua tak tulis kitab tak apa salah kita tu. Kalau kita tulis kitab asal tahu dah. Di sana.
Jadi kita boleh ambil kebaikan daripada kita. Cuma kena ada sesuatu lagi kita lain. Kalau nak ambil duit dengan saya, dia buat jadual, dia buat macam color. Ya, ni hadis ni pun surat apa? Kenapa dia disebut ngomong dia? Kita boleh tahu lah. Ni hadis ni dhaif jiddan. Hadis dhaif. Ni hadis pun kadang disebut. Baik. Mana kelebihan benar? Cuba tengok. Kerana benar, bercakap benar, takut berbohong, itu semua nama dia. Mana sampai kiamat. Sebab Quran ni dia tidak akan rosak dengan kiamat. Masa tercatat di Lauhul Mahfuz sampai bila-bila. Hadis ayat ni kalau kita baca ayat ni turun ke Ka'ab bin Malik. Ini satu kelebihan yang luar biasa. Allah waktu ayat khusus untuk dia pada Nabi SAW. Jadi dia tanya, apakah mana dia dibersihkan dosa ni, apakah daripada Nabi atau daripada Allah? Nabi kata daripada Allah. Wahyu maksudnya. Ini sebab kalau kita tengok kita sahabat kan, banyak nak punya dia ada kitab khusus sahabat dalam konteks sahabat dalam konteks. Kita bincang sahabat dalam konteks ayat Quran ada khusus bagi kita. Memang cukup benar kita baca itu rasa memang betul generasi awal saya ni patutlah Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Betul. Yang ke-8, sunat dianggap sunat sembahyang. Orang yang tiba dari musafir, dua rakaat di masjid di kampung dia. Ketika mula-mula dia sampai, sebelum dia buat benda lain, dia sampai. Misalnya kita musafir ke mana-mana, lepas pada 2 rakaat kita balik. Bolehlah kita berhenti di masjid juga di kampung kita, tempat kita sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi boleh sebab kami buat itu menjadi amalan. Walau jadi dalam konteks rumah tangga ada ulama faham ini. Maknanya di samping khususnya walaupun ulama sebut benda ini khusus untuk pemimpin, ada ulama sebut itu untuk pemimpin. Untuk pemimpin itu semua mereka. Ada juga ulama kata setengah ulama tidak pemimpin. Sebab kullukum ra'i. Kamu semua pemimpin. Jadi kalau kita, walaupun kita kata kita tidak pemimpin di dalam rumah tangga kita, rakyat kita ni, isteri kita, anak kita, tapi bila kita, kalau dalam konteks Nabi, bila Nabi sahabat ni, Nabi dan sahabat bila dia balik pada musafir, dia berhenti sembahyang, dia akan sampai cerita pada isteri dia dulu. Maka isteri dia bersempatlah nak bersedia, nak kemah-kemah rumah. Dia pun pakai baju panggil. Suami balik pada jauh, kat dulu naik motor, bangun juga letih, nak bangun. Bila balik rumah tengok isteri, make up lah kita ke kita. Kalau dia tahu kita balik tu, segar sikit. Tidak berkelit tengok mobil ni, kemerah tu patu air orang tu. No, dalam kita letih, jauh. Jadi cek tengok cara Islam. Jadi benda ni kalau ikut Maulana lah, masa saya belajar, dia kata kita nak amal hari ni, dia kata kita lebih mudah lagi nak amal, nak ambil sunnah ni. Banyak kan orang ni dulu pasal putih atas besi kalau ni dia pun dah sepatnya banyak baru ni tidak sekolah apa jauh mungkin apa amal. No, anak apa? Ada ni kan sorang. Jadi kalau gini tu kita akan rasa kita bahal. Suka panah-panah ada terapun, buat air dan hot tu kita tu Nabi kata kau tak sampai Nabi tu panah lagi lah sesuatu. Ini juga merupakan satu kita kata ciri-ciri untuk kita jaga keharmonian rumah tangga. Kena ada titik yang berguna untuk keharmonian rumah tangga. Banyak kita boleh ambil istimewa tu. Dan Nabi memang buat gitu. Kat rumah Nabi nak belajar tak dengan masjidnya. Jadi isteri dia tahu. Sebab dia bila Nabi mari pada jauh sampai mari pada jauh, sahabat akan mari dari masjid. Bila Nabi pakai mari masjid. Jadi isteri Nabi akan tahu. Dia Muhammad ni, Nabi Muhammad ni suami ni sudah sampai Nabi semaya dua rakaat. Jadi isteri dia lah kemah-kemah sisi-sisi rambut kita kata. Gitu maksud. Jadi boleh. Memang boleh. Jadi isteri pun tidak semua salah. Kalau pertama dia tahu lelaki dia jenis cewek, tak siada ketak, tak siada ketak. Jadi suami bila kita membuka tidur kemah,
Dekat lah isteri tu. Jadi kalau suami ni hantar signal dulu, mesej dulu, dia rasa mana senang hati dah dia boleh bersedia, kan boleh. Jadi benda-benda gini Nabi berarti. Sebab Nabi ni ada Nabi ni semua kita faham. Ikut Nabi ni kita tak faham boleh jadi model. Ikut Nabi ni. Kalau kita tak faham dia sebab bukan kita semua faham hikmah Nabi buat, bukan semua kita faham. Bahkan kalau kita tak tengok, kalau kita tak baca ulama, kita tak faham. Seterusnya kita boleh agak, kita faham. Tapi kalau kita ikut, tetap ada kebaikan. Walaupun kalau dah setengah-setengah tu jadi tak balik, kalau kita tak faham. Setengah-setengah tu kena tengok juga. Misalnya, sebagai contoh ni, guru saya sebut dia kata belum ingat matahari dia. Misalnya, dia kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau tidak jadi buat setiap kali nak semaya, maka suruh gosok gigi. Jadi ada yang berdalil setiap kali nak semaya. Bila dia tak lesser. Jadi bila dia suruh, dia suruh boleh. Sebab nak semaya. Laula an asyqa ala la amartuhum bis-siwak. Setiap kali semua buka saya. Dia kena tengok ulama sebut mana. Sesuai bahawa esok kita buat gitu. Tak sesuai. Lepas tu dia balik dia bang. Saya sendiri pun pernah. Bila tengok Allah tak pernah ingat. Saya kena dah. Masa saya dengar bila Maulana sebut itu kata betul. Saya kata tak ada hati kena tengok. Kalau tengok pun boleh jadi masalah cuaca, masalah kalau tempat masjid aircon dan lagi tahu. Benda-benda kita gunakan. Jadi maksud hadis itu ya, bila kita nak semaya, mana sebelum kita ambil wudu kita gosok gigi. Itu sudah masuk ke hadis. Tepat tu orang buat dalam bilik air. Tapi buat tu kerana nak semaya, boleh mandi. Setiap kali nak semaya, ada yang tak pernah amal. Setiap kali nak semaya, boleh semaya. Kita di bilik air nak ambil semaya. Sebelum tu gosok gigi. Itu maksud hadis. Kalau tidak jadi nampak pelik kalau tengok syariat ni hadis. Ngadu dan tidak praktikal. Sebab apa silap amal dia? Jadi tak betul kan? Supaya juga kita kata masalah semua kena kanan ke, buat dengan tangan kanan atau kaki kanan ke. Itu tengok kat dia. Dah kalau tak lagi. Kalau tu nak jadi di pesen naik kaki, itu naik kaki. Kalau kita tu buat ke kanan, kaki buat betul. Yang itu pen. Kalau buat tak jadi. Bahkan ulama kata dia kanan dia lebih isyarat kepada ingat kepada Allah itu. Kearahan kanan dia lebih sifat ayatnya benda baik. Mana kita ni kena buat baik sama. Tu sebenarnya falsafah dia nya. Hak bismillah. Atau kalau aku kanan buat benda tak boleh, tak ada makna kanan. Tak ada makna kanan. Itu sebenarnya kanan itu. Kalau kiri biasa kita guna keadaan kotor menjadi ada sifat kita. Maka ada orang boleh kita tak tahu ini. Ini memang ini kita nak awal. Kita nak asal dia, tak tahu dia. Jadi kita guna banyak lah. Jangan duduk. Tapi ada orang ada lagi kan mana? Dia kata sebenarnya berlatih pun dia. Dia gaduh. Jadi saya tengok, saya tak tengok. Dia buat memang boleh. Dia naik kereta. Memang dia nak pergi kereta orang putih. Kalau dia balik kiri, boleh buat lagi. Memang dia gaduh, dia masuk kaki kanan. Memang banyak. Lepas tu baru dia lipat bawa ke kaki kanan. Bila kaki kanan masuk, dia letak kaki kiri. Memang dia tak, orang kita ada masalah. Tak ada masalah, orang ini boleh. Tapi susah dari sini. Sebab tu masa saya belajar ni, ada tu guru tekan dah. Ini dia panggil fake hadis, nak tengok hadis, kita kena faham. Kalau dia masuk. Begitu juga, bisa yang terselawat. Moga hadis Nabi kata orang tak selawat Nabi dia betul. Lagu mana ulama? Ahli-ahli hadis, hadis. Apakah setiap kali bila orang sebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang dia tunggu tak kita suruh. Masa apa kalau? Padahal ada kita mata syar'i kita sebut. Dalam satu majlis itu sekali selawat sudah merangkumi semua selawat ada dalam disebut nama Nabi sekali tak. Dia sekian. Sebab dia mengganggu. Cuba tengok TV ya. Kita maklum saya sebut secara umum itu. Dia ada rencana khusus ya. Jadi
Jadi kalau pokok dia sebut tentang Nabi sallallahu bunyi dalam diri, nak boleh ke habis 30-40 minit tu loh. Belah-belah kali sebut. Jadi kalau pokok dia ceramah tu kena berhenti lah. Kita ada minum masa tu pokok dia selawat dengan lebah. Hak tu yang ulama kita kata mana amal dia ni kena cekik nak amal yang nampak munasab. Sebab dalam kitab Syafi'i kita sebut kita dalam Syafi'i kita. Bahkan dalam syarah hadis kita tengok memang begitu. Misalnya contoh majlis kita 1 jam. Enggak, kita belajar hadis itu kerap sebut nama Nabi. Apakah bila setiap kali sebut nama Nabi kita pun sebut dengan lega? Mesti kau gitu. Dah, bahkan kita sekali sebut pun sudah memadai dah. Sudah dapat pahala kelebihan sahabat. Bahkan ulama kata baik kita nak jugalah, kita nak juga setiap kali sebut nama Nabi kita nak juga kita sebut dalam hati. Sebab mengganggu orang mengajar. Ada sebut lagi cara amal pula. Sebab kata dia pelik lah. Sebab kata dia cerita film ni kesan Allah tu lah. Dia nak kritik tu. Dia nak kacau sama Allah. Kat kita gitulah. Kat kita salah, lupa sesuatu, selawat Nabi. Lupa ni Tuhan buat lupa bukan Nabi. Kita tak ingat, kita sampai tajuk hati bila lupa satu selawat Nabi. Kau ingat? Kau ingat ada lah. Siapa yang boleh lupa Nabi ke Allah? Tidak kita bila kita lupa, Nabi sebaca lupa lagi. Allah ini dan kita mimma lazim. Nah, lah tu. Aku la haula wala quwwata illa billah. Salah aku. Oh jadi belum begitulah. Jadi benar tu kalau kita tidak tengok dalam konteks hadis kita tak nampak. Gitulah. Seterusnya misalnya sini dia ada sebut lagi Ibn Nawawi sebut. Ini Ibn Nawawi dia pemikiran dia gimana? Dia nampak pekok dia. Dia kata tujuan nak buat, nak betul, nak suruh, nak maklum kepada masyarakat, kepada orang bahawa kepada Nabi pemimpin lagi perlu. Misalnya pemimpin di keluarga tu, bila dia balik, malah sambut dia. Ada kata dengan buat tahu ya, dia oleh tahu pemimpin kita balik. Jadi Nabi ni dia semaya. Ismail mesti juga. Jadi sahabat-sahabat Umar. Tujuan apa? Nak isytiar bahawa Nabi sudah sampai daripada musafir. Kebaikan itu untuk orang Islam, dia tahu Nabi ada. Kebaikan yang kedua untuk keluarga Nabi, dia tahu bahawa suami ini telah pulang. Itu kebaikan. Begitulah juga kita. Saya tak biasa lagi. Soal ini mana dia 37 istimewa. 37 istimewa. Yang ke-10 kita ambil yang terakhir, yang ke-10. Jadi kita nampak daripada hadis ini Nabi menghukum seseorang itu dengan zahir. Dengan zahir. Karena Allah saja yang tahu ada syarat, Allah saja yang menguasai benda-benda ghaib, Allah saja. Nabi terima ma'adhiril munafiqin. Nabi terima alasan munafik 70 hari lebih kami juga macam-macam alasan. Dia musyarah dengan ada. Nak bagi alasan bohong pada Nabi. Sebab apa lagi pergi? Nabi terima. Nabi terima kat ulama kata sebenarnya Nabi tengok muka dia Nabi tahu dia power. Tapi Nabi terima. Sebab apa? Kita hukum dengan al-sahih. Kalau alasan dia tu alasan ini kita nampak tidak mengganggu kan, tidak mencemaskan masyarakat, tidak menyebabkan berlaku apa-apa yang tidak baik, sekadar alasan itu saja kita terima dia. Tetapi kalau alasan dia menyebabkan jadi timbul situasi yang tidak baik, merosakkan orang lain, tetap kena tengok. Pada alasan itu ada mudarat. Kalau tidak ada mudarat kita terima saja. Kalau kita nampaknya alasan ini benar-benar nampak ada mudarat, kena siasat. Itu tugas pemimpin. Jadi Nabi terima dia tak. Dan kita pun begitu. Kadang-kadang orang ini kita kena ada juga, kita kena tengok sahih. Sebab itulah kita sebenarnya kena ada tak. Masalah sangka buruk ni dia kena. Dia kata banyak sangka buruk. Inna kathiran minaz zanni itsm. Banyak sangka buruk baru jadi dosanya. Sebab tu
waktu ulama ubah, kalau sangka buruk kita ada untuk beringat, tapi jangan banyak sangat. Kalau banyak sama sangka buruk dia ketimbul dalam bentuk ucapan bercakap, ya boleh jadi kita mengukur kalau bila banyak sangat. Tak ada. Jadi sangka tak molek itu dia ada bahawa kita boleh waspada, tapi benda itu kita simpan, dia tak biasa itu untuk kita waspada. Jadi Nabi pun beringat ni, beringat dengan rasa munafik Nabi beringat. Tapi itu cara. Tetapi Ka'ab itu dia sebut bahwa dia kata sebenarnya pada waktu itu tak ada sikit pun benda-benda surga. Kalau nak kira tubuh ada sekarang waktu itu. Kalau nak kira tengkap saya sedia tengkap lebih daripada semasa nak pergi dalam peperangan lain. Kalau peperangan lain saya ikut ya mudah, ni luar itu mudah. Tapi apa tak apa yang kelebihan saya. Kalau pas sebelah dia makna, sebelah dia kata makna, tangguh hijau itu pakai terpah. Maka tak ada rasa hakikat. Walau dia bercakap betul, daripada lupa dia takut. Apa tu takut berdusta? Padahal dia kata dia boleh tipu. Kakak kita sebut dengan dia penyair. Penyair, mana-mana guna bahasanya. Boleh terang goreng, kan kita kata. Tapi apa yang tidak goreng di situ? Bahawa takut kepada Allah SWT. Ini kelebihan sahabat. Dia takut kepada Allah. Elok kena sampai mudah lagi. Dia kata tak ada sedara itu dia kena setahun. Dia bercakap benar, dia kena ujian setahun. Tak ada. Bahkan dia kata tak ada orang lain cakap benar dengan semua dia sebut. Pegang je. Kita lah insyaAllah kita akan bincang semula istimbat yang sebelah dan seterusnya. Biasa setakat itulah untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.